Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq. Dah lama dah tak live sebenarnya. So, hari ni pun live sebab apa ni? Sebab yang salah post sebenarnya tadi pukul 10 malam nanti live, tapi tak apalah. Saya ambil masa lah sikit untuk live juga. Jadi tajuk malam ni sebenarnya tak tahu tajuk apa sangat, tapi tajuk malam ni saya plan nak bagi tajuk tentang si Chris lah. Apa tu si Chris? Right. Bahasa mudahnya si Chris tu okay, dia salah satu rekod kewangan lah dalam CCRIS. Nama panjang dia Central Credit Reference Information. Maksud dia kalau bahasa Melayunya dia sistem pusat rujukan kredit, ataupun kalau macam nak senang faham macam dekat sekolah tu panggil macam kad kemajuan lah. Dia macam ada A, B, C macam tu lah. Dia yang tu nama si Chris lah. Alright. Dia si Chris tu apa yang apa ni? Si Chris tu dia rekod kita dengan bank negara. Maksud dia bila kita buat apa-apa loan ataupun pinjaman ataupun pembiayaan dengan bank, jadi bank akan rekodkan kita punya pinjaman tu dalam si Chris. Right. Nah, saya tunjuk contoh si Chris lah. Right. Dia basically ni yang saya print tadi. Right, ni lah dia punya dia bank negara punya data lah. Dia boleh ambil dari bank negara punya data. Macam contohnya kan, yang ini saya punya sendiri. Dia tak ada zoom, tak ada fokus. Alright, so yang ni saya punya sendiri. Yang ni contoh si Chris. Apa yang ada dalam si Chris tu apa yang ada sikit contohnya A kan. A yang saya tunjuk tu. Okay, right, nampak right, A tu ialah outstanding credit, ataupun dalam bahasa mudahnya ialah pinjaman yang terkumpul. Contohnya saya buat personal loan, ataupun saya buat loan kereta ataupun loan rumah. So nanti dia akan direkodkan dalam sini. Contoh sekarang yang saya ada macam okay, alright, nampak yang Affinbank. Okay, Affinbank nampak dia tulis housing loan. Right. Nampak dia tulis housing loan kan? Housing loan kiranya tu inilah loan yang saya ada rekod sekarang lah dengan bank. Maksudnya data saya ada dengan bank negara sekarang. So housing loan dan satu lagi apa-apalah yang kalau kalian buat personal loan akan keluar personal loan lah. Kalau kalian buat credit card ataupun buat pinjaman rumah macam tu, semua tu akan direkodkan dalam rekod si Chris tu. Tu kira macam dalam kad kemajuan tu lah kiranya akan direkodkan. Right. Soalan seterusnya, dia tanya berapa lama si Chris disimpan. Okay. Sebelum tu saya teranglah satu-satu dulu. Alright. Yang untuk A ni tadi, yang saya cakap A ni, nampak tak? Okay. Untuk A tu adalah pinjaman yang terkumpul. Maksud dia, apa yang ada dalam petak A ni satu petak dia ni. Ni A, dalam petak dia ada bank mana yang kita pinjam, jenis pinjaman apa yang kita buat, lepas tu total amount yang kita bayar tiap-tiap bulan, lepas tu lagi jumlah yang kita dah bayar ataupun jumlah yang baki yang masih ada lagi. Dengan yang paling hujung ni dia adalah nampak di paling hujung tu. Okay. Right. Yang paling hujung tu kita punya habit bayaran lah. Right. So kalau nampak macam saya, okay, saya punya 000. Jadi maksudnya tak ada tunggakan. Kalau macam kadang-kadang ada juga orang punya bulan ni 0, 1, lepas tu next month 2, 3, 4. So maksud dia kat situ dia ada tunggakan. Dia ada tunggakan dengan bank lah. Dia ada tunggakan bayaran. Jadi bank lain yang nak bagi loan lepas tu dia boleh tengok perangai kita sebagai pembayar. Kalau macam 000 tu biasanya bank okey je, macam tak ada masalah
disiplin lah. Kalau macam sekolah tu masalah disiplin lah. Kalau macam dalam rekod si Chris tu, kiranya bank akan tengoklah habit cara kita bayaran. Maksudnya mampu tak kita nak bayar tiap-tiap bulan pinjaman yang bank nak bagi tu kiranya. Alright. Lagi, okay. Soalan tadi, berapa lama si Chris disimpan? Okay. So dari sini, kalau nampak, saya lipat. Okay. And ni daripada tahun 2018, tak nampak. Right, dari tahun 2018, sini 2018, sini 2019. So, daripada dalam petak tu dia ada 12 petak. Maksudnya dia bukan daripada Januari 2018 hingga Disember 2018, tak semestinya. Dia daripada bulan yang semasa. Contoh sekarang ni bulan 9. So bulan 9 yang paling depan ni adalah September 2019. So rekod yang paling latest kita dengan Bank Negara adalah bulan 9 2018. Dan rekod yang paling lama yang dulu adalah bulan 10 bulan 10 2018. So kiranya untuk bulan depan nanti dah masuk Oktober 2019, kat sini September ni dia dah hilang. September ni hilang, dia akan Ogos ni dia akan bukan hilang, dia bergerak ke belakang lagi. Jadi untuk yang Oktober ni, Oktober 2018 ni dia akan hilang nanti. Dia dah tak ada. Sorry tak jelas, nanti saya cuba betulkan balik. Okey. Jadi soalan kepada berapa lama si Chris disimpan ialah selama 12 bulan. Sebenarnya setahun lah. Jadi contohlah, katakanlah bulan ni contoh, katakanlah, alright. So kat sini kan masih kosong-kosong. Katakanlah tiba-tiba bulan ni saya tak bayar satu. Saya tak bayar, saya tunggak lagi satu. Jadi macam tunggak ni berapa lama yang nak balik kosong balik dalam semua ni adalah selama setahun. Maksud dia bila dia dah berganjak ke belakang tu barulah orang, maksudnya bank tak nampak kita punya tunggakan tu. Kiranya sekali buat dosa, tempoh pengampunan dia tu adalah setahun. Dia punya istilah dia macam tu lah. Alright. Lagi, okay, apa kepentingan si Chris? Penting ke si Chris? Okay, soalan dia sama juga. Penting ke kad kemajuan dekat sekolah? Okay. Kepentingan dia untuk orang yang tak buat loan, tak nak buat pinjaman apa-apa, yang tu tak penting sebenarnya. Sebab in the future bank dah, bila dia tak apply loan, bank dah tak tengok dah dia punya si Chris tu. Jadi macam benda tu tak perlulah. Tapi once dia dah nak start apply loan balik, contohnya dia nak buat loan rumah lagi, so bank akan tengok kat situ dia punya kredit yang tadi, yang kosong-kosong tadi tu. So kalau ada satu, ada dua, ada tiga, biasanya bank susah nak bagi pinjaman sebab bank dah tengok perangai kita sebagai peminjam untuk bayar tu. Kalau kita sendiri pun, kalau kita dah tahu orang tu jadi macam culas nak bayar hutang, so rasa-rasa kita bagi tak benda tu. Kalau saya macam memang saya tak bagilah kalau tengok previous record dia macam tu. Lagi pertama, kegunaan si Chris tu, kepentingan dia ialah untuk bank. Maksud dia digunakan oleh bank untuk dia luluskan pinjaman kita. Tu salah satu fungsi si Chris lah. Satu lagi ialah yang saya cakap tadi, yang ada kosong, 1, 2, 3 semua tu ialah corak bayaran kita. Cara kita bayar pada bank tiap-tiap bulan tu. Cara kita bayar kat tiap bank, maksud dia on time ke tak, ataupun delay sebulan, 2 bulan. Jadi benda tu bank akan tengok lah. Tu kira penting jugalah si Chris kat situ. Okay. Dan lagi, okay, saya nak terang sikit lah. Ada beberapa, saya ada label beberapa yang dalam si Chris ni. Okay. Saya ada label A, B, C, D, E, F tu kan. Okay, saya explain satu-satu. Okay, untuk A tu macam yang saya cakap tadi lah. Yang A tu adalah pinjaman yang terkumpul. Maksud dia apa-apa loan yang kita ada dengan bank, yang kat situ dia direkod. Dia hanya loan sahaja. Maksud dia kalau macam court mammoth ke, buat apa ni, insurans Shanghai ke apa, kat situ tak ada rekod kat sini. Yang tu direkodkan dekat CITOS. CITOS tu nanti saya explain pada masa akan datang lah. Okay, jadi untuk A tu apa loan yang kita ada.
Okay, apa loan yang kita ada dengan bank. Okay, so yang B pula dekat sini dia ada tulis special attention account. Nampak? Special attention account. Right. Special attention account tu maksud dia account perhatian khas. Contohnya, kalau account tu ada dekat dalam list yang dekat B ni, maksud dia kita di bawah pengawasan. Di bawah pengawasan contoh AKPK. Maksud dia bila ada something dekat row yang special attention account tu, maksud dia kita diperhatikan. Maksudnya macam dekat sekolah cikgu disiplin lah, cikgu disiplin mak kita, macam kita ada problem kat situ. Jadi biasanya yang tu AKPK punya masalah lah kiranya. Tapi kat situ yang tu agak bila kita masuk dalam kolom yang bawah tu, benda tu adalah agak, kita nak cakap agak serius lah sebenarnya. Sebab macam untuk buat loan lagi, bila bank tengok benda-benda macam tu, dia macam biasanya akan reject. Okay, selagi yang ketiga lah C. Yang C dia ada tulis application for credit. Okay, contohnya. Alright. Okay, contohnya saya pergi shopping mall, pergi IKEA lah contohnya. Lepas tu along the way nak pergi IKEA, nak masuk dalam gedung IKEA tu, ada orang tu ada orang promote credit card. Kan tu biasa kan, dia promote bila kita lalu, dia tanya, dia bagi tahu credit card macam tu. So kita tertarik dengan hadiah yang penjual tu offer, contohnya dapat dashcam. So kita pun isilah form dalam yalah, dengan kira application credit card yang baru dengan mereka lah kiranya. Jadi yang application kita yang kita apply dengan bank tu, contoh saya sebut contoh HSBC. Kita apply dengan bank HSBC tu. Jadi application tu dia akan muncul dekat C ni. Application for credit. Nanti dia akan list dekat bawah ni. Okay, yang tu lah sama ada dia approve ataupun decline. So, kalau approve dia akan naik ke atas ni. Kalau dia decline, dia dah tak ada lah kiranya dalam rekod tu. Okay. So yang D adalah D kat sini dia tulis outstanding balance. Maksud dia bila saya ada loan rumah contohnya, loan rumah saya ada, dia tulis kat sini 210,000 something. Tak nampak lah, sorry. 210,000, maksud dia daripada mula-mula saya dapat loan, contohlah saya dapat loan dengan bank katakanlah 300,000. So saya dah bayar setiap bulan, katakanlah saya bayar 1,500. Jadi sampai ke hari ni, sampai ke saat ni, bahi dia adalah dalam 210,000 lagi. Jadi masa bergerak ke depan, benda tu akan jadi berkurang. Macam tu dia punya konsep lah. Dia punya jumlah yang terkumpul. Right, so E adalah limit installment amount. Maksud dia had jumlah ataupun jumlah pinjaman asal. Nampak? Contoh kat sini saya ada buat credit card. So credit card saya hanyalah boleh apply maksimum sehingga RM5,000 sahaja. Jadi dekat D tu dia akan appear, dia akan keluar jumlah RM5,000 sahaja. Dia maksud dia jumlah yang kita layak untuk dapatkan kredit itulah. Kalau contohnya ada orang gaji lagi besar, so dia boleh dapat RM10,000 macam tu. RM10,000, ya betul, RM10,000 kredit tu. Okey, so jadi untuk F. Okey, F yang macam saya cakap tadi, F ni yang ada 01 tu. Alright, yang ada 01 tak nampak. Yang tu adalah kelakuan kita bayar loan pada bank. Maksud dia tiap-tiap bulan kita on time ke tak. Tu dia punya credit score. Kalau bukan credit score, numbering dekat sini lah. Kalau kita kosong, maksud dia kita okey, kita bayar okey on time. Kalau baik ada 1, 2, 3, kadang-kadang tu ada yang loan PTPTN. Kalau sampai tak bayar sampai hari ni, bila kita print benda tu, dia boleh nampak tau. Dalam rekod ni, dia boleh nampak ada yang sampai ratus-ratus bulan dia dah tak bayar. Jadi bila bank tengok benda tu, dia
ada bank yang menitik beratkan PT-PTN punya hutang. Ada bank yang tutup sebelah mata. Right. Lagi soalan dia, okay. Siapa yang ada sikris? Okay, siapa yang boleh ada sikris? Semua orang boleh ada sikris ke? Tak. Dia, okay, sikris tu, kan saya cakap tadi dia adalah rekod ataupun data. Data bank negara. Data bank yang bank submit pada bank negara. Maksud dia, siapa yang ada sikris, maksudnya siapa yang ada loan lah kiranya. Siapa yang tak ada loan, tak ada data lah. Tak ada, betul lah tak ada data. Jadi, kalau kita nak kalau kita nak kalau kita nak ada rekod sikris tu, kita kena buat loan lah. Jadi kalau tak ada loan dengan bank ke apa, dia akan kosong je. Dia macam ni. Dia kan kosong kan. So dia akan kosong je, tak ada apa-apa tulis kat situ. Alright. So bila boleh check sikris? Okay. Biasanya untuk check sikris, once kita punya loan tu dah approve, biasanya dia dah terus ada dekat bank negara punya rekod. Okay. Dan untuk updated punya current month, contohnya sekarang bulan 9. So kita nak tahu bulan 9 tu kita rekod kita tu kosong ke satu ke dua, macam tu nak tahu kan. Contohnya kita bulan lepas kita tertunggak sebulan bayar hutang kereta, contohnya bayar kereta. So dia akan bulan 9 dia akan keluar satu. So kita kalau bulan 9 kita dah bayar untuk 2 bulan, untuk bulan 10 sekali. Jadi bila kita nak nampak dia punya appear dalam benda ni. Ni kan okay, sekarang bulan 9 sebab ini saya baru print tadi. Dia belum keluar lagi. Nampak? Tak nampak. Okay. So saya baru print tadi. So bulan 9 dia tak keluar lagi. Biasanya dia akan keluar hujung-hujung, nak sampai bulan 10 baru dia akan keluar kita punya rekod bayaran untuk bulan 9 punya. Right. Lagi soalan ni. Okay, berapa lama rekod sikris simpan? Saya dah cakap tadi 2 bulan, kira setahun lah dalam tempoh ni. Dalam tempoh, okay, nampak Oktober 2018 hingga September 2019. So dia setahun punya rekod bank negara akan simpan. So lepas daripada tu dia dah tak ada masuk dalam petak tu dah, dalam kotak rekod sikris ni lah. Alright. Macam mana nak dapatkan sikris? Okay. Soalan tu. Macam mana nak dapatkan rekod sikris? Sama dekat bank ke? Tak. Dia rekod sikris boleh dapat dekat bank negara. Tu satu. Satu lagi boleh dapatkan dekat online. Tapi untuk dapatkan dekat online, kita kena untuk mula-mula sekali kita kena pergi kat bank negara dulu, daftar dia ada nombor PIN lah. Nanti kalau pergi bank negara, pergi kios dia, nanti dia minta daftarkan. Yang tu senang je, masuk IC, lepas tu dia minta thumbprint semua tu. Jadi lepas tu dah boleh, yang untuk first time je kita pergi bank negara. Untuk following month, contohnya kita nak check sebulan sekali kita punya rekod tu, yang tu kita boleh print dekat online je lah. Kiranya kita masuk website e-sikris tu, jadi kita dah boleh check tiap-tiap bulan. Ikutlah nak check tiap-tiap bulan ke, nak check setiap kali kita nak apply loan ke, yang tu tak ada masalah. Dia macam tak ada expiry date bila kita kena activate ke apa, tak ada. Okay, lagi soalan. Okay, adakah saya di blacklist oleh sikris? Okay, macam ni. Asasnya sikris tu hanyalah data sahaja. Sikris bukan entiti yang memblacklistkan orang. Sebab dia collect data, dia macam sikris tu dia macam komputer. Jadi bank yang dekat luar tu dia key in data dalam tu je, dalam sikris tu. Jadi sikris tu hanyalah data semata-mata lah. Dia bukan badan yang memblacklistkan orang ke apa. Dia just tunjukkan je perangai kita bayar hutang, macam tu. Cara nak tahu perangai pembayar hutang. Okay, yang macam saya cakap tadi, cara nak tahu perangai orang yang bayar hutang tu. Macam mana nak tahu dia ni kalau nak bagi loan, dia ni nak apa ni? Dia ni boleh ke bayar, nak bagi loan banyak-banyak, nak bagi loan 200,000. Entah bagi pinjam 100 pun tak bayar lagi sampai hari ni. Macam tu. Jadi
bicara nak tahu tu yang macam saya cakap tadi, yang dia akan tengok dekat hujung tu. Kalau ada kosong, banyak-banyak kosong tu, akhirnya okey lah tu dia bayar. Kalau ada satu, ada dua, ada tiga, ada ratus-ratus macam loan PTPTN tu, yang tu biasanya bank susah nak bagi loan lah. Alright. Ada apa lagi? Soalan. Sebab saya tak ada orang view sangat pun. Jadi saya nak tanya soalan dekat kalian, tak ada orang view. Kalau ada orang view bolehlah saya tanya soalan. Tak apalah yang lagi, rasanya macam tak ada apa lah kot saya explain. Rasanya tu je. Cumanya kalau macam ada sebarang pertanyaan tentang Sikris ataupun nak tahu lebih lanjut tentang Sikris, boleh drop komen dekat bawah. Nanti saya cuba balas lah, cuba reply balik apa yang kalian tak faham ataupun tak jelas lagi. Alright. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada tajuk nak cadangkan pada saya, boleh cadangkan. Nanti saya cuba ketengahkan tajuk tu kalau saya pandai. Sebab saya ada benda yang saya boleh explain, ada benda yang saya tak boleh explain. Jadi kadang-kadang saya kena study dulu lah untuk benda-benda macam tu. Sebab macam kalau Sikris ni macam benda tu benda basic. Jadi benda tu tak ada masalah bagi saya untuk saya explain pada orang lah kiranya. Alright. Jadi tu saja daripada saya. Nanti saya save live video ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Alright. Itu saja kot. Assalamualaikum. Bye.